Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita sekali lagi berkongsi berkaitan dengan satu tajuk, iaitu Al-Wahyu. Kita nak membicarakan tentang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan pada kali ini wahyu yang diterapkan dekat sini, kita nak bincang berkaitan dengan wahyu Al-Quran. Sebenarnya kita nak kenal siapa penulis-penulis wahyu yang mana Rasulullah amanahkan kepada mereka untuk menulis wahyu. Okey. Tengok kepada ta'rif wahyu, ta'riful wahyu, iaitu pengertian wahyu itu sendiri. Daripada sudut bahasa, wahyu disebut al-isyaratus sari'ah, iaitu isyarat yang pantas. Dan daripada sudut istilah, i'lamullah lin-nabiyyi min anbiya'ihi bihukmihi syar'iyyin wa nahwuhu bitariqati khafiyyatin ghairi muta'adati lil bashar, iaitu pemberitahuan Allah kepada nabi-nabi tentang hukum-hukum syarak dan sebagainya dengan cara tersembunyi dan tidak boleh diketahui ataupun tidak boleh dilihat oleh manusia biasa. Maksudnya manusia biasa tidak layak untuk menerima wahyu dan diberikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sahaja. Dan siapa yang kata dia terima wahyu tu 100% dia tu adalah penipu lah, sebab dia bukan nabi. Tak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok kepada kaifiyatun nuzulil wahyi, iaitu cara-cara penurunan wahyu. Okey, yang pertama, al-ilqa'i fi qalbi yaqazatan aw mananan, dicampakkan ke dalam hati sama ada ketika sedar ataupun ketika tidur, iaitu huwa ma yakzafahu fi qalbin nabi awir rasul fayukinun nabi war rasul an haza min Allah, iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lontarkan ke dalam hati ataupun ke dalam jiwa Rasul dan Nabi itu, dan Rasul dan Nabi dan Rasul percaya bahawasanya itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sekiranya berlaku sesuatu dan kemudian ada ilham yang sampai kepada mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun berbuat sesuatu, maka nabi-nabi dan rasul-rasul mereka percaya bahawasanya itu adalah datang ataupun ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, taklimur rabbi li'abdihi min wara'il hijab, iaitu Nabi dan Rasul, Nabi atau Rasul itu mendengar percakapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melihat suara atau tak tahu daripada arah mana. Ayasma'un Nabi awil Rasul kalamullah ghaira an yudrika aw yara masdaru hadha saut mislub taklimu Musa, iaitu
mereka mendengar sendiri, nabi-nabi dan rasul ini mendengar sendiri kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dan dia tak tahu pun suara itu datang daripada arah mana. Okey. Sama seperti ataupun contohnya taklimullah Musa, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata-kata dengan Musa, dengan Nabi Musa. Okey, apa yang ni disebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara dengan Musa secara langsung. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, cara penurunan wahyu, iaitu ma yaku biwasitatil malakil Jibril. Okey, yablughu ma amarallah bi tablighihi ila man syaa min ibadi, iaitu di cara penurunan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba-Nya. Dan antara penurunan wahyu yang paling banyak terjadi adalah melalui penyampaian ataupun disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan Rasul. Seterusnya, cara penurunan wahyu yang keempat ialah ar-ru'ya as-sadiqah fin naum lil anbiya, iaitu mimpi yang benar ketika tidurnya Nabi dan Rasul. Okey, bila Nabi dan Rasul itu ketika tidur, mereka didatangi mimpi, dan itu merupakan salah satu daripada cara penurunan wahyu. Okay. An Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, bahawasanya dia berkata, kana awwalu ma bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah min an-naum, fa kana la yara ru'ya illa ja'at mislu falaqas subhi, iaitu Sayyidatina Aisyah berkata, perkara pertama yang disampaikan kepada Nabi dari wahyu mimpi yang benar ketika tidur. Tidak dilihat mimpi kecuali datangnya seperti fajar pagi. Itu pengakuan daripada Sayyidatina Aisyah berkaitan dengan Nabi cerita kat dia, Allah sampaikan wahyu dalam bentuk mimpi. Okay. Dan seterusnya kita nak tengok tarajim kitabul wahyu, tarajim kutabul wahyi, iaitu hum as-sahabatul ladzi amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kitabatil Quran inda nuzulihi. Itu kita nak tarajim ataupun nak terangkan berkaitan dengan penulis-penulis wahyu. Mereka adalah sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya menulis Al-Quran ketika diturunkan. Okay. Mereka adalah terdiri daripada yang masyhur, terdiri daripada 4 orang, iaitu Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Amrul As bin Wa'il. Okay, kita tengok satu-satu berkaitan dengan mereka. Okay, yang pertama berkaitan dengan siapa ni? Zaid bin Sabit. Okay, Zaid bin Sabit ni nama dia ialah ismuhu Zaid bin Sabit bin Dhahhak al-Ansari. Okay, itu nama penuh dia. Kemudian kunyatuhu Abu Sa'id wa Abu Kharijah. Kunyah ni gelaran dia Abu Sa'id ataupun Abu Kharijah. Kemudian yang ketiga, huwa syaikhul muqri'i wa muftil Madinah. Dia adalah
uh, syekh dalam Al-Quran, maksudnya orang yang seorang yang pakar dalam bidang Al-Quran, dan mufti Madinah, salah seorang mufti Madinah. Okay. Kemudian yang ketiga, Katabul Wahyi fi Ahdir Rasul, penulis wahyu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan apa lagi? Fi khilafati Abi Bakrin jam'ul Quran min suduril huffaz wa min aktkaf warraqa, iaitu dia juga adalah pada zaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengumpulkan Al-Quran daripada penghafaz-penghafaz Al-Quran, daripada tulang-tulang dan kulit binatang. Okey. Zaid bin Sabit ni pada zaman Sayyidina Abu Bakar, dia yang mengumpulkan Al-Quran. Dia pergi dia kumpulkan daripada penghafaz Al-Quran pada masa tu, dan daripada kulit-kulit binatang, daripada tulang belulang yang telah dituliskan ayat Al-Quran ketika Nabi suruh tulis dulu. Dia ambil semua penulisan Al-Quran dan dia kumpulkan. Okey, kemudian Kutubul Quran fil Mashaf wahid bi amri Utsman bin Affan. Okey, Zaid bin Sabit ni juga adalah penulis Al-Quran dalam satu mushaf yang ketika diperintahkan semasa zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Kita tahu pada zaman Utsman bin Affan ni Al-Quran ditulis dalam satu mushaf, dipanggil Mushaf Al-Iman, yang kita telah belajar dalam pelajaran yang lepas. Dan orang yang bertanggungjawab menulis Al-Quran dalam satu kitab ini adalah Zaid bin Sabit. Kemudian yang berkaitan dengan Zaid bin Sabit ni lagi adalah Tufiya fi sanati 45 Hijrah fi ahdi Muawiyah. Dan Zaid bin Sabit ni wafat pada tahun 45 Hijrah pada zaman pemerintahan Muawiyah. Okey, itu berkaitan dengan Zaid bin Sabit. Seterusnya, okey, kita tengok berkaitan dengan penulis wahyu yang kedua, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay. Beliau ialah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi. Itu nama penuh dia. Kemudian kunyatuhu Abu Abdurrahman wa Amirul Mukminin, digelar sebagai juga dipanggil ataupun gelaran dia adalah Abu Abdurrahman dan Amirul Mukminin, sebab dia salah seorang ketua pemerintah selepas kewafatan Sayyidina Ali. Okay. Dan kemudian wa ummuhu Hindun bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan tu nama mak dia lah, salah silah keturunan daripada mak dia. Dan kalau kita tengok bin Abdul Manaf bin Qusay itu sama susu jalurnya dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, seterusnya aslama yaumul fathi Makkah fi amin samaniyata Hijrah. Dia memeluk Islam pada ketika berlakunya pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Dan seterusnya kana Rasulullah yad'u lahu Allahumma 'allim Muawiyah al-kitab wal hisab wa qahul azab. Okey. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata, ya Allah, kurniakanlah Muawiyah ilmu Al-Quran dan jauhkanlah dia daripada azab. Okay, Rasulullah pernah
mendoakan Muawiyah supaya dia ni hebat dalam ilmu Al-Qurannya dan dijauhkan azab Allah daripada Muawiyah ni. Okay, dan yang terakhir, mata Muawiyah fi Rajabin sanah situna minal hijrah. Okay, Muawiyah ni wafat pada bulan Rajab tahun 60 Hijrah. Itu berkaitan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay, seterusnya penulis wahyu yang ketiga iaitu Ubay bin Ka'ab. Okay, ismuhu Ubay bin Ka'ab bin Qis an-Najjari. Okay, itu nama penuh dia, Ubay bin Ka'ab bin Qis an-Najjari. Yang kedua, kunyatuhu Abu Munzir wa Abu Tufail. Itu dia punya nama samaran ataupun gelaran dia. Okay, dan wahwa sayyidul mufarri'in, iaitu ketua Al-Quran. Dia ni adalah orang yang hebat dalam Al-Quran lah. Dan qala Rasul fihi wa aqra ummati Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, bacalah wahai umatku seperti Ubay bin Ka'ab. Maksudnya Ubay bin Ka'ab ni dalam sudut dari segi pembacaan Al-Quran dia memang perfect lah, sampaikan Rasulullah pun menyuruh umat-umat dia mencontohi bacaan Ubay bin Ka'ab. Okay. Dan yang terakhir, mata fi yaumil jum'ah fi khilafati Umar bin Al-Khattab sana isnani wa ishruna hijrah. Okay. Dan dia meninggal pada hari Jumaat pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab pada tahun 22 Hijrah. Dan yang terakhir, penulis wahyu adalah Amrul As. Nama dia ismuhu Amrul As bin Ibnu Wa'il. Okay, itu nama penuh dia. Seterusnya kunyah Abu Abdillah, digelar juga dengan Abu Abdillah. Okay. Aslama qabla al-fathi, memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Okay. Dan seterusnya dia ni adalah kana yakumu bi kitabil wahyi ba'da sulhi Hudaybiyah, menjadi penulis wahyu selepas terjadinya peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Okay. Aftatahu biladil Misri wa wali imratuhu zamani Umar, iaitu dia telah Amrul As ni adalah pembuka ataupun pengasas, dia membuka negeri Mesir dan menjadi pemerintah semasa pemerintahan Sayyidina Umar. Okay. Masa pemerintahan Sayyidina Umar ni, negara Islam telah menyebar ataupun melebarkan sayapnya sehingga ke negeri Mesir, dan pemerintah Mesir pada masa itu adalah Amrul As. Okay. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dan tufiya amru lailati Aidil Fitri salasata wa arba'una hijrah wa umruhu 80 tahun. Okay. Tufiya, dan meninggalnya Amrul As ni pada malam Aidil Fitri, pada malam Hari Raya Aidil Fitri tahun 43 Hijrah, pada ketika umurnya 40 tahun. Okey, saya rasa setakat itu saja apa yang kita bincangkan tadi berkaitan dengan ta'rif wahyu dan bagaimana cara wahyu diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Seterusnya kita bincang berkaitan dengan 4 orang ataupun 4 tokoh penulis wahyu, penulis Al-Quran yang dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Semoga apa yang dikongsikan ini dapat memberi manfaat untuk kita semua dan menjadi sesuatu yang baru bagi yang belum tahu dan sesuatu yang uh, memperkuatkan lagi ingatan kita bagi yang dah tahu. Syukran. Uh, Setakat ini saja perkongsian daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.